Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 5. Jadi hari ini kita akan ulang kaji unit 2 iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 20 hingga 23. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 5.1.1 iaitu menyatakan takrif dan sumber tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber tenaga boleh baharu adalah seperti yang berikut. Terdapat 6 kesemuanya sumber tenaga boleh baharu iaitu yang pertama sumber matahari, yang kedua sumber geoterma, yang ketiga sumber air, yang keempat sumber angin, yang kelima sumber biogeosim dan yang keenam sumber ombak. Sumber tenaga boleh baharu yang pertama adalah matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Pada waktu siang, matahari menjana tenaga elektrik dan tenaga yang berlebihan disimpan. Tenaga yang disimpan itu digunakan pada waktu malam untuk menjana elektrik. Sekarang kita tengok bagaimana matahari atau tenaga solar ini diubah kepada tenaga haba. Sebagai contoh gambar ini, ia digunakan untuk memasak. Jadi, cahaya matahari dipantulkan kepada sebuah pantulan dan dia akan dipantulkan ke dalam kotak ini. Jadi, dalam kotak ini terdapatnya lapisan kaca. Lapisan kaca ini akan memerangkap cahaya matahari tersebut dan ditukarkan menjadi haba dan ia akan menjadi panas. Jadi, kita boleh memasukkan periuk ataupun bahan masakan kita untuk dimasak. Sumber tenaga boleh baharu yang kedua ialah geoterma. Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey, ini adalah contoh macam mana geoterma diubah kepada tenaga elektrik. Secara ringkasnya, tenaga haba yang dihasilkan oleh geoterma ini menghasilkan steam. Steam ini akan dilalukan dan menggerakkan turbin. Turbin yang digerakkan ini akan menghasilkan tenaga elektrik. Sumber yang ketiga adalah sumber air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, ini adalah contoh bagaimana tenaga hidro dihasilkan. Ini merupakan empangan. Air yang melalui empangan ini akan menggerakkan turbin di stesen jana kuasa elektrik. Dan stesen jana kuasa elektrik akan menghasilkan tenaga elektrik. Sumber keempat ialah sumber angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Penghasilan tenaga elektrik daripada sumber angin adalah apabila angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar dengan laju. Apabila kincir angin berputar dengan laju, ia akan menghasilkan tenaga elektrik. Sumber yang kelima adalah biogeosim. Biogeosim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogeosim ini. Okey, ini adalah contoh penghasilan biogeosim daripada sisa tumbuhan dan haiwan. Ianya dibakar dan dapat menghasilkan tenaga haba serta tenaga elektrik. Dan sumber tenaga boleh baharu yang terakhir adalah sumber ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Ini adalah contoh penghasilan tenaga elektrik melalui pam piston air. Pengoperasian pam piston air ini adalah lebih kurang dengan turbin. Jadi ombak yang berlalu ataupun melalui dengan kuat akan menggerakkan pam piston air ini dan ia akan menghasilkan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa. Ini merupakan contoh pergerakan pam piston air.
Sampai sini sahaja ulang kaji kita hari ini. Kita jumpa di kelas akan datang. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.